الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون عن الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبيرا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الإخوان الكرام، اتقوا الله تعالى وأطيعوا فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya. Dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaah yang berbahagia, janji adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Janji juga dapat diartikan sebagai pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap sesuatu perkara yang mesti ditepati atau dilunaskan. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahawa janji adalah hutang yang perlu dilunaskan. Islam amat menitik beratkan ikatan perjanjian, kerana ia bukan hanya sekadar akad atau ikatan persetujuan biasa, tetapi lebih dari itu. Ia mempunyai kaitan dengan hukum dan terikat pula dengan kewajipan melunaskannya. Sekali kata diikat, selamanya itu hukum terakad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Yang bermaksud, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kata pepatah Melayu, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Ternyata kehidupan seharian kita tidak terlepas dari ikatan janji. Sama ada kita berjanji dengan diri sendiri, atau mungkin juga kita berjanji dengan orang lain. Seorang suami berjanji dengan istrinya, anak-anak berjanji dengan ibu bapanya, ketua atau majikan berjanji dengan petugas bawahannya, malah termasuk pemimpin yang berbuat berbagai janji dengan penyokong dan rakyatnya.
Kesemua mereka terikat dengan kata-kata janji yang dilafazkan dan wajib dilunaskan dengan sedaya mungkin, kerana sekiranya tidak diselesaikan di dunia, ia pasti akan berhadapan dengan hukuman di mahkamah Allah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengancam perbuatan orang yang mengingkari janji seperti sabdanya. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl." Rawahu Bukhari wal Muslim. Maksudnya, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi, perjanjian seorang hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istimewa. Setiap mukmin bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka dengan perjanjian itu kita perlu menjadi insan yang beriman dan bertakwa, yang sentiasa teguh melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan jiwa perhambaan yang sejati. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memerintahkan umatnya sentiasa bersikap jujur, menepati janji, serta menjauhkan diri daripada sifat khianat dan menipu. Jika seorang hamba sanggup melanggar perjanjian dengan Allah, maka lebih-lebih lagi dia terasa mudah dan sanggup mengkhianati perjanjian sesama manusia. Manusia khianat dengan Allah mendapat laknat Tuhannya dan kebencian orang lain, manakala mereka yang menepati janji adalah sebahagian dari sifat orang yang bertakwa. Apabila kita berjanji, hendaklah mengikuti adab ketika melakukan perjanjian. Antaranya ialah: pertama, sebaik-baiknya janji itu ditulis dan dipahami serta dipersetujui oleh pihak yang berjanji. Kedua, perjanjian itu bukanlah dalam perkara yang haram, maksiat atau yang dilarang oleh Allah. Ketiga, perjanjian itu juga mestilah yang mampu dilunaskan dan bersifat logik dan realistik. Keempat, bagi yang berjanji, ucapkanlah insya-Allah, agar kita sentiasa berpaut dengan qada dan qadar Allah. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Sidang jemaah yang dirahmati, berjanjilah kita dengan diri kita agar sentiasa berfikir dan mengambil iktibar daripada perkara-perkara yang lalu, agar kita sentiasa terpelihara dari kerosakan dan kemusnahan. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang kembali menular dan jangkitan yang semakin meningkat dengan mendadak sejak kebelakangan ini. Marilah kita memperkukuhkan azam, memperteguhkan iktizam dan memantapkan ikhtiar kita untuk bersama-sama membendung pandemik COVID-19 ini. Renunglah dan insaflah bahawa ada dalam kalangan kita telah diuji dengan khabar kematian orang yang tersayang. Ada di antara kita yang dibuang kerja. Ada yang terpaksa berikhtiar hidup dengan pelbagai cara demi menampung pendapatan harian. Ada ibu yang terpaksa mengikat perut demi mengutamakan makanan untuk anak-anak dan pelbagai lagi kesulitan hidup dan cabaran akibat wabak COVID-19. Segala yang kita amalkan ini adalah bertepatan dengan tuntutan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, terutamanya dalam keadaan negara sedang berhadapan pandemik COVID-19. Marilah sama-sama kita berjanji dengan diri kita
dan berjanji kepada Allah dengan menggalas tanggungjawab ini sebaik mungkin supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita sentiasa terpelihara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya-Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.